Bismillahirrahmanirrahim. Amma hiya fasarat turidul madinata hatta balagat an-nabah. Amma hiya adapun ia saja ataupun imra'atun satu perempuan yang mengaku jadi nabi saat itu. Nah, tu dia. Ia saja ataupun imra'ah. Fasarat maka berjalan ia saja. Lepas daripada apabila sampailah bilak tamim wa kana man bi ardi najdin, maka ketika tu saat itu apabila menterpalah akan saja di atas muslimin daripada tamim, maka larilah mereka itu di hadapannya. Hadapan bagi saja. Amma hiya adapun ia saja ni fasarat maka berjalan ia saja. Saja pun berjalan. Berjalan turidu menganakilah ia saja. Kanak kira apa? Al-Madinah, nak menterpa dan nak masuk gi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Ya jalan-jalan daripada Najdin, jalan mari hingga sampai di sini, maka nak menterpa nak masuk ki kepada Madinah hatta balagat, hingga tercampailah ia saja. Saja saat itu sampai mana dia? An-Nabah, yakni satu kampung tempat yang ada di kawasan Nabah. Nabah ni mana kata satu kampung yang sebelum daripada Madinah. Kita pergi Mekah tahu, belah balik Najdin. Kemudian Najdin daerah dia tu orang panggil kawasan Laut Pasir, maka jalan sebelah atas mari. Nah, siapa di kampung Nabah nak menuju kepada Madinah? Gapo dia Nabah? Qaryatan bil badiyah, yakni satu kampung yang ada ia di darat teh. Kampung darat teh lah, bukan kampung Lebanon, dak kawasan pada pasir. Kampung darat teh. Lepas tu fa'taradaha, maka menggalengi akan dia akan saja. Menggalengi ataupun kita kata menggalengi menyekati. Tu mana? Fa'taradaha, maka menggalengi akan dia akan saja. Dan menggalengi akan dia akan saja, meletengi akan dia akan saja, qaumun, oleh satu kaum, satu kumpulan, mim tamimin, daripada fok tamim. Jadi tadi apabila sajah turun dengan fok ya, daripada fok degi daripada orang adat darat teh, fok tamim lari, pakak lari yak berupuh, lari mungkok tu kok ni di hadapannya. Tapi apabila sajah menuju mari nak masuk Madinah, maka meletengilah akan saja tu oleh kumpulan atau fok tamim saat itu menggalengi dia, sekat dia. Lepas apabila sekat bagi sajah tak ni, faharibuha, maka menyerang oleh mereka itu kaum min Bani Tamim, kaum min Tamim. Maka menyeranglah oleh satu kaum dari Tamim daripada Tamim saat itu, akan dia akan saja. Lepas pada tu menyerang akan saja oleh fok Tamim. Hak yang lari tu orang panggil tampang, orang panggil. Lari tu bukan lari nak hunau. Lari tu bukan lari semata lain. Lari saat itu dibuatkan fan ataupun buatkan khutah, buatkan masalah kita tahu susun ni untuk nak sekatkan akan saja nak masuk dalam Madinah. Maka serai akan saja wa asarru, dan mengigat mereka itu kaum Tamim. Igat mentawan ni oleh mereka itu Tamim. Dia tak molek. Menyerang, lepas menyerang fok saja saat itu, maka mentawai mereka itu kaum min Tamim. Lagi pula mengigat, mengkilas siku mereka itu kaum min Tamim. Ba'da rijaliha, akan setengah daripada kumpulan lelaki bagi saja. Lepas daripada tu fok Tamim ni, hak yang melikungi, yang meletengi, yang menyekat tiakan saja, maka serai boleh igat akan setengah dan separuh daripada fok dah tentera ataupun lelaki daripada saja. Lepas daripada mengigat itu, thumma tuhajizu, kemudian menyekati mereka itu. Mereka itu pun sekat. Lepas daripada igat setengah-setengah daripada tentera dia,
laki-laki bagi saja. Lepas pada tu Fok Tamim pun thumma tuhajizu, kama dia mendinding dan menyekati. Menyekatilah mendinding, dan mengawali ala an tutalliqa, di atas bahasa nak menutup lepaslah ia saja asrarahum akan orang yang ditawani mereka itu. Jadi sajah tu apabila fok-fok dia kena igat ramai daripada tentera-tentera dia, daripada kumpulan-kumpulan kena igat oleh Fok Tamim, maka dia pun duk pisah-pisah nak lepas daripada tawan ni, daripada tenang fok-fok dia laki-laki yang kena igat sana, maka dia pun pisah nak lepas, tapi Fok Tamim tu duk menyekati, Fok Tamim tu duk jaga. Duk jaga. Wa yutalliku asraha, dan mempelepah mereka itu kaum Tamim, mempelepah mereka itu asraha, akan yang ditawani akan dia, akan orang yang ditawani daripada saja. Fok ni pelepah. Apabila dia duk menutup tindak suruh pelepah, maka Fok ni duk sekat, waktu sekat kau ni kawal gitu kawal gini, maka akhir-akhir Fok Tamim pun pelepahkan daripada tawani bagi asra, dah begitu saja. Lalu sih tengok tak? Deh. Wa tarji'u, lepas daripada demo tu, lepaskan daripada tawan ni dia. Kama dia wa tarji'u, dan terpulang ia, kembali ia saja. Saja pun kembali kelik gi. Apabila demo igat dah fok-fok dia, maka dia menutup dia nak mempelepah daripada tawan ni, hak yang kena igat, maka Fok Tamim pun lepas. Maka lepas dia pun pulang kelik kepada Najdin dia kepada negeri dia kampung dia yang kawasan Najdin, ataupun ardi Najdin dairatin min hunalika alal Basrah wal Yamamah. Kelik gi. Lepas dah kelik, fala tajtazu alaihim, maka tidak nak membalas ia saja. Ia pun tak ada nak membalasi lah, tak ada nak membetuli akan balasnya alaihim ai ala qaumi Tamim, tak ada nak menutup balas gapo lah. Nak buat gana pre pok dia tu kena igat separuh-separuh, setengah-setengah, maka dia mau lepas hak yang gapo tentera lelaki yang kena igat daripada saja, maka Fok ni pelepas. Dia pun tak ada apalah, tak ada nak balas apa di atas mereka itu, di atas kaum Tamim. Kemudian dia tak ada nama balak, fayushatu bidzalika, maka diteguh dengan dimakan itu. Dia pun meneguh saja saning bidzalika, dengan dimakan itu, ai bidzalika mazukir min asra ba'di rijalihim. Dia pun meneguh dan menegak, ke mana fayushatu, maka diteguh, dikemah, ditejakkan akan dia. Baca itu, fayushatu, maka diteguh dan dikemaskan, mazukira bizalika ay bizalika mazukira min asra ba'di rijalihim. Dia pun perkemah mana kena igat dah, maka sajah ni pun bila-bila dia nak klik, maka dia memperkemah, dia pun memperkukuh, dia saat ni temengkuat, jagakan setengah-setengah daripada laki-laki hak yang kena tawan ni, memperkukuh dan memperkuat minaz zahabi, daripada pergi ia ilal Madinah, nak pergi pada Madinah juga. Lah mana dia memperkukuh laki-laki dia saat itu untuk nak pergi pada Madinah juga. Wan qalabat, dan berbalik-balik ia. Mula tu duk tegak ginilah, lah mana kita kena menuju juga. Kita kena serai juga Abu Bakar, kita kena serai juga Madinah, kecek gi kecek mari, maka patah hati ataupun orang panggil wasal hati. Wan qalabat, dan berbalik ia saja, turidu, menganak kilat ia pada al-Yamamah. Asal tu orang panggil duk peranah mau belanja nak pergi duk sapa di kampung An-Nabah, nak pergi kepada Madinah, maka nak serai Madinah, maka orang panggil meletengi akan dia oleh kaum Tamim. Apabila dah meletengi oleh kaum daripada Tamim, maka serai perai dengan saja. Maka perai, maka tentera dia setengah-setengah tu kena igat separuh-separuh, maka dia pun pisah kau ni untuk nak pelucuk orang kena tawai daripada dia. Maka Fok ni pun pelepah, maka pelepah dia pun memperkemah lagi nak pergi serai Madinah. Duk kok mana tu perai dah. Duk fikir main sorak dengan kumpulan, maka terbalik hatinya, patah hati, klik kepada Yamamah semula. Habis kat tu. Wa amma Banu Tamimin, dan ada pun bermula Banu Tamim. Fa innahum, maka bahasa mereka itu Banu Tamim,
raja'u al-islam, kembali mereka itu dan merujuk mereka itu al-Islam, maka mereka itu kembalilah akan Islam semula. Dulu jatuh agama selepas daripada Nabi SAW mati. Lepas daripada wafat Nabi SAW, mereka saat itu nak pulang kembali, jatuh agama Islam, tinggal agama Islam, cabut daripada Islam pergi pada murtad semula dah. Maka mereka pun rujuk balik, ambil balik akan Islam. Maka mereka saat ni pun dah jatuh agama. Apabila Abu Bakar saat ni tu lantikkan umara suruh serahkan tempat-tempat yang gapo jatuh jadi kufur, jatuh jadi murtad, maka hantarkan surat pada setiap tempat. Maka fok ni pun pulang kembali pada Islam semula. Wa nadamu, dan sesah oleh mereka itu Banu Tamim sesah dengan sebab dia jatuh agama. Mula dia Islam dah pada mazhab Rasulullah, dia masuk Islam dah, dia meluk Islam dah, dia semaya dah, baca Quran dah. Tiba-tiba selepas daripada Rasulullah tu wafat, maka dia tu pulang balik, dia tu jatuh murtad semula, kembali pada agama asas semula. Maka dia sesalah. Tu ada wanadamu, dan sesal mereka itu Banu Tamim ala ma fa'alu, di atas barang yang memperbuat oleh mereka itu akan dia. Tu makna ta'ala ma fa'alu, ay ala ma fa'alu, di atas barang yang memperbuat mereka itu akan dia kan barang. Mereka pun sesalah, jatuh agama semula ataupun jatuh dalam murtad, kembali pada Islam lagi pada kufur semula. Mereka pun sesal weh. Bahasa menyesal apa kita ni lah. Kita sesal lagu mana buat bandingnya supaya kita meniti di atas apa? Di atas titi seputung, di atas sungai masalah. Misalnya. Jalan atas titi saat ni tu ai kuat, ai cegah dah. Lalu atas titi saat ni tu dah. Kita duduk puasa nak jatuh duduk beringat takut dengan rakyat ke apa dalam air yang kuat ni, titi seputung kalau jatuh lah tu mati. Kamu ada bobo kita saat ni tu lakon gifiah di sana, ada guru kita seorang turut mari belakang. Turut mari belakang saat ni tu dah. Dah jatuh dalam air saat ni tu, air cegah, air kuat, mati situ. Kita tak mujur kuda lepas tu, sesal sungguh. Mujur kuda lepas, kalau aku tak ada lepas kat, mati siapa kaku. Maka orang ni pun sesal macam tu. Sesalah dia saat ni, pergi jatuh agama, pergi jatuh murtad selepas daripada Nabi SAW. Dengan apa yang dia perbuat, ya sesal. Allah, aku ni tak ada agama dah. Duduk dalam Islam molek-molek dah. Duduk dalam bekas yang comel dah. Tiba-tiba pergi jatuh agama pula semua dah. Tiba-tiba jadi murtad pula. Sesal mereka itu. Tahu nak royak sesal, pergi habis ramuk sesal. Sesal mana dah? Belum pada mok kita nak mati, masalah kita kata dah. Sesal, lepas tu mok kita mati, tak ada nama. Misalnya kita duk kerja bakok. Mok kita duk sakit dah udah-udah, kita nak kerja bakok dah seminggu ataupun sebulan. Demo tu klik saat ni tu dah tu kita atau mok kita mati. Kita duk kaluk dengan kerja. Duduk mari tak ada temu dah dengan mok kita. Sesal tahu nak royak-royak. Nak ambil mok klik semula dah boleh dah. Nak minta maaf dengan mok tak ada dah. Royak tak ada dah. Sesal tak? Jawab kata sesal. Supaya juga Fok Banu Tamim dia jatuh Islam, jatuh jadi murtad lepas daripada wafat Nabi, maka dia kembali pada Islam dengan keadaan dia tu menyesal. Illa Malika bin Nuwairah, Malik orang tak sesalnya daripada Malik. Malik ibn Nuwairah ni tak ada sesal. Tak ada berasa sesal, tak ada berasa kesilapan, tak ada berasa bersalah. Sebab dia tak saat ni tu menegahkan zakat pada Abu Bakar. Dia saat ni jatuh kepada murtad, jatuh kepada agama yang lain, dan kembali pada agama Islam lagi pada agama. Dia tak ada berasa sesal, dia tak ada berasa menangis, dia tak ada berasa bersilat. Ini Malik ibn Nuwairah, dia tak ada menyesal dengan keadaan dia saat ni tu, bersilat dengan agama, bersilat dengan Abu Bakar, bersilat dengan Allah, dia tak ada berasa sesal. Fa innahu, tengok orang tak ada sesal ni. Fa innahu tafriq pada ilah. Tengok weh. Fa innahu, maka sesungguh bahasanya Malik ibn Nuwairah ni dhalla, terjadilah ia Malik ibn Nuwairah ni mutahayyiran, tercengang wasa cengih duk nengung dah. Tapi tak ada sesal, tapi nengung, orang panggil nengung. Orang kita kena jatuh paki. Herak jatuh paki ataupun anak panah malam. Seorang ni orang panggil dia ni duk main dengan tok guru, main dengan babo masalah.
Hak pok cucuk ya saat ni tu jadi gila habis masalah kita misal ni. Dia masuk mengaru le pondok pun itu ni, pangko babo saat ni tu deh. Misal ni. Babo saat ni tu kan titik air mata. Misalnya dia main ngaru le pondok, curi barang le pondok, kena pondok dah. Ngaru tok pakai nak mengaji tok leh. Maka dia saat ni tu dah. Buat macam itulah pok-pok kumpulan dia. Babo saat ni pun, tok guru saat ni pun nangis titik air mata berdoa dengan Allah pada waktu malam. Waktu pukul 2, pukul 3 dia panggil anak panah malam. Dah, doa dengan Allah Taala, maka cuk-cuk mengenak pondok saat ni tu deh. Setengah tu jadi jalan atas batas gila. Akulah mengaruk le pondok tu. Jadi tak ingat tu baik mulut. Dah. Setengah tu kecek atas batas. Setengah saat ni tu panah pedih tujung le air mati. Ada seekor cokong yang tak ada mati. Duk jadi cengeng, jadi menengung, hanyung. Dah. Nak kata bodoh tak bodoh, nak kata cidik tak cidik. Supaya Malik Ibn Wairah, fok-fok Banu Tamim hak lain semua tu wasa sesat di atas keadaan perbuatan mereka yang gapo yang jatuh dalam murtad, yang pulang daripada Islam kembali tinggal Islam pergi menuju pada murtad, pada agama kufur, mereka wasa sesat. Tapi Malik Ibn Wairah seorang tak ada sesat, tak ada berasa apa dia, tapi duk keadaan menengung dia, tak seni, tak nampak cerdik, tak nampaknya jadi tak nampak jadi bahasa, nampak menengung tu apa kata? Kerana nampak nak senyum tak ada senyum. Suka tak nampak suka tak ada manis, dia panggil tak ada bahasa. Sebab dengan keadaan dia tinggal Islam, dia tak mau pada beri zakat pada Abu Bakar, dia menetai Abu Bakar, dengan sebab tu Allah Taala bala atas dia jadi menengung sebab tu ingat pun ni dah. Nak pesan pada fok-fok itu semua ni. Nak main gapo main dengan orang lain boleh, jangan dok main dengan fok-fok alik-alik, jangan. Anak cucu kita 7 lapis habis licin nah. Dah habis licin. Kita ingat masa dulu dak pai pondok kita ni mula haba kita dak ada. Dulu mula haba kita biasa pergi lari batah tu. Batah dak pai batah kita tu lah. Dia dulu main Muay Thai. Berocah main judi berocah. Hari Malam Ahad, hari Ahad tu ya. Siapa orang kok jalan kok mana fok sedadu, fok gapo main tiket judi tok emah tok gapo dah kan. Pas mula haba kita ni pergi lari lah. Mula behak kita ni pergi lari. Pergi lari tu hak aku minta kemung lah, kata nak main judi, main gapo pun malam-malam tu aku minta kurang sikit lah, tak payah ponok malu kok orang. Ya tahu apa dia bapa tak seduk sini nak duk bukit sore ya tau. Ya wilah tu. Tak seduk kan, tak boleh duk nak ketah bukit tu. Ya wilah tu. Pamula bapa kita kata nanti tengok hak ni jadi lah mana. Dah. Pai kita tengok mari kita budak-budak lagi masa tu. Duk mari sakit dia tu, sakit huduh Menguar bulan-bulan. Adulah, panah panah. Bulan-bulan nak boleh mati. Lepas tu duk mari bini dia pula. Bini dia pula sakit teruk juga. Pas di hari ni siapa anak cucu tak tahu duk mana. Tak ada seorang pun tak nak jadi orang panggil, tak nak sempurna, tak nak itu mana di hari ni. Dah. Jadi kita tengok mari, sebab itulah kita kata fofok kita semua di hari lagi ke datang, kalau ada kok mana jangan main dengan orang lain. Jangan main. Ya orang lain dia ada alat jatuh ya. Alat jatuh ya makan halus. Dia makan siapa 7 lapis makan habis. Dia tak makan kita seorang. Kita, bini kita, anak kita, cucu kita, cicit kita habis. Dah. Sebab tu bagi fok-fok kita semua kena patut beringat. Kalau klik rumah pun jangan duk debeng dengan orang lain. Dah, debeng dengan orang lain tak apa, jangan buat balah dengan orang lain. Kalau misalnya kita pergi jatuh satu hari, orang panggil jatuh duk tepi pondok, jangan buat balah dengan bapa. Jangan buat balah dengan tok guru. Hanya kefok kita ni duk tepi pondok mula-mula tu nak tupai pondok, lepas tu balah dengan bapa. Balah dengan tok wakil, becil tok wakil. Masya-Allah balah kok benda-benda ni. Aiman, bangun diri Aiman. Dah. Tengok lagi. Kama dia lepas daripada tu wa nadamu ala ma fa'alu illa Malik bin Nuwairah fa innahu zalla mutahayyiran wajtama'a ilaihi, maka berhimpunglah kepadanya, kepada Malik, qaumuhu oleh kaumnya, kaum bagi Malik, bil Batah, di kampung tepat yang bernama Batah. Pakak berimpung sebab Malik tu sore tak ada menyesalnya dalam keadaan dia jatuh daripada Islam, dia tinggalkan Islam, dia menegahkan zakat pada Abu Bakar, maka dia tak ada menyesal. Maka pakak berkumpul kepada Malik oleh kaumnya di Batah. Fasara ilaih,
maka berjalanlah kepadanya, kepada Malik, Khalidun, oleh Khalid. Khalid bin Walid pun berjalan dengan berita macam ni. Kata Malik ini tak ada menyesal di atas kesilapan dia, kesalahan, tak ada menyesal. Adapun Banu Tamim menyesal semua daripada kesilapan. Fasara ilai, maka berjalanlah kepadanya pada Malik, Khalidun, oleh Khalid ibn Walid. Berjalan tengok mulai ba'da anintaha, selepas daripada selesainya dan selesai ia Khalid. Selesai Khalid ni min amri Talihata, daripada urusan Talihah hak Nabi suruh bunuhkan akan dia dengan sebab dia mengaku jadi Nabi. Selepas daripada Khalid sudah bicara sebab dilatihkan oleh Abu Bakar, suruh pergi serang, pergi bunuhkan Talihah yang mengaku jadi Nabi. Maka selepas daripada selesai siap dah kerja bagi Talihah, maka Malik Khalid saat ni pun berjalan nak pergi kepada Malik dan pula kaumnya. Falamma alima Malikum, tengok molek weh, maka tak kala safa weh, maka tak kala mengetahuilah oleh Malik. Tahu Malik pun tahu bimasirihi, dengan berjalan Khalid. Dia tahu Khalid mari kepada dia, Khalid mari nak berjumpa dengan kaum dia. Maka lepas daripada tu masalah Malik pun dia tahu dengan perjalanannya bagi Khalid. Ada perjalanan Khalid tahu kan Malik dengan perjalanan Khalid. Amra qaumihi, amara, nascaya menyuruhlah ia Malik kaumahu, akan kaum Malik. Apabila tahu kata Khalid tu jalan mari, duk menterpa mari, duk menghadapi mari kepada dia dan kaum dia, maka dia suruh kaum dia saat ni tu ke? Suruh yak kaum dia tu, fok kaum kita semua, fok kita semua, ni Khalid nak mari menuju pada kita, nak menyerang kita dah. Pokoknya dia, nah Malik pun royak pergi kepada kaum dia. Fatafarraku, maka telah bercerai-berai oleh mereka itu kaumuhu, pakak telah cerai-berai, pakak mecah mereka itu daripada kaum bagi Malik, fil miyahi, pada segala ai. Pakak mecah mu hadap kepada carak tu, aku hadap kepada carak ni, mu hadap pada wadi tu, ku hadap pada wadi ni, pakak mecah. Ni yang kecek nah. Yusri, yang mecah sama dia pergi royak pada kaum nyata, fok kita semua. Sekarang ni Khalid duk mari dah nak menterpa kita, Khalid mari dah nak hujung kita, Khalid mari dah serang kita. Selepas daripada dia selesaikan kerjaan Talihah, maka apabila kaum bagi Malik dengar macam tu, maka pakak mecah mereka itu sebucu-sebucu, ataupun pakak pecah-pecah di ai di carak-carak. Sebab orang zaman dulu apabila nak lari, apabila serangi dalam perangi, apabila lari mereka menuju kepada ai. Sebab apa? Sebab mereka saat ni apabila susah, apabila tak agak, apabila lapar, apabila menuju pada ai, setarak-tarak pun boleh minum ai, boleh basuh muka dengan ai. Sebab itulah mecah pergi kepada ai masing-masing, pada carak-carak wadi masing-masing. Faba'atha Khalidun, maka telah membangkiti oleh Khalid. Khalid pun membangkit as-saraya, akan akad tentera. Maka Khalid pun bangkit apabila dengar tefok ni lari, ni lari pada carak ni, ni lari pada carak ni, maka Khalid pun akadkan akan tentera-tentera fi atharihim, pada bekas-bekas mereka ataupun telapak-telapak mereka, kesene mereka, jaksa mereka tu lari, maka Khalid hantar tentera akad ni suruh turutkan kesen telapak-telapak kaki unta, kaki kuda, kaki mereka. Lepas dah tu fa'utiya bi kathirin minhum, maka dibawa datang. Dibawa datang lepas pada phone ni turut telapak-telapak daripada kaum bagi Malik, maka lepas pada tu dibawa datang kepada Khalid bi kathirin minhum, dengan yang amat banyak daripada mereka itu, daripada kaum Malik, asra, hal keadaan mereka itu kena tahu.
Apa ni pun turuk tempat telapak kaki uta, kaki kuda mereka, telapak kaki mereka dah. Turuk muka boleh igak. Dibawa datang kepada khalik yang amat banyaknya daripada kumpulan bagi malik, kena igak, kena selat kena igak, kena taweh dan kena kilas siku wari kepada Khalid bin Walid. Wa bainahum, dan di antara mereka itu, di antara qaumi Malik, ada siapa dia? Malikun ibnu Nuwairah. Ada Malik sendiri weh dalam tu. Kamar dia kata sekat tu dulu. Fa amara bi qatlihim wa tazawwaja imra'ata Malikin. Sekat tu dulu kamar dia kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hadhihi salasatu, maka bermula ining tiga. Mana ining tiga tafriq pada kata wa ilmu usulil fiqhi turuquhu wa kaifiyatu al-istidlali biha ay bi tariqil fiqil al-ijmaliyah min haitsu mafasiliha, daripada sekian nak mentafsir menghurai segala hurai-hurainya bagi kaifiyat al-istidlal, cara mana kita nak berdalil, maka dihurai satu persatu. Apabila berimpung di antara dalil am dan kha, mana kita nak menduluh mana. Tengok. Fahazi salasah, maka bermula ining tiga. Mana murad ini tiga? Yang pertama jalan bagi fiqh yang ijmal dan cara nak menutup di dalil. Lepas tu siapa dia yang nak berdalil. As-salasah akni mengandak kilah uli aku, kata musannif ai bi kaulihi hazi salasah ni turuqal fiqhi. Pertamanya ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kena pada jalan fiqh. Jalan fiqh mana? Al-ijmaliyata. Baca molek. Yang pertama kena pada jalan-jalan fiqh yang ijmali. Makna kata kita tahukan satu masalah di atas jalan borang, bukan di atas jalan tafsir satu persatu. Maka itu dikatakan usul fiqh, tapi jalan bagi fiqh di atas jalan ijmal. Wa kaifiyatal istidlali biha, dan cara-cara nak menutup berdalil daripada satu dalil itu. Dan kita nak menutup dalil daripada masalah semaya. Manakah dalil dia? Masalah kita tak nak menutup dalil puasa. Manakah dalil puasa? Maka nak menutup dalil mi'asma. Manakah dalilnya? Tengok. Wa sifati man yastadillu biha, dan sifat-sifat mereka yang mengambil tidali, yang menutup tidali iaman biha, dengan dia, dengan kaifiyat al-istidlal. Siapa dia yang mengambil dalilnya? Menutup tidali daripada kaifiyat cara-cara berdalil. Tengok. Hiya al-fannu ni. Hiya mana? Hiya as-salasah. Yang pertama turuqul fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatil istidlali biha wa sifati man yastadillu biha. Ni tiga-tiga ni al-fannu, ialah dikatakan ilmu. Ilmu mana? Al-musamma, yang dipernamu akan dia, akan ini ilmu dipernamu bihazal laqabi, dengan ini gelaran. Ilmu ni orang panggil dinamo, dipanggil, digelarkan dia dengan satu ini laqab, satu ini gelar. Makna kata ilmu ini hak yang duk cara pertama sekali jalan-jalan fiqh ijmali, dan cara berdalil dengan dia, dan orang nak mengambil dalil dengan dia. Maka ilmu ni dilaqab akan dia, digelarkan dia. Gelar kata mana? Ni menganakilah uli aku, yakni musannif ai bihazal laqabi ni. Gapo laqab digelar dengan ini ilmu? Usulul fiqhi, akan namanya usul fiqh weh. Tengok molek. Nama ilmu ni dinamakan nama ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh mana? Al-musy'irah, yang memberi sedar ia, yang memberitahu ia bimadhihi, dengan kepujiannya, kepujian ilmu fiqh. Ada puji ya ke mana? Bibtina'il fiqhi alai, dengan terbina oleh ilmu fiqh alaihi, ke atasnya, ke atas usul fiqh. Ni mulia dia ni puji. Kok mana boleh panggil fiqh weh? Fiqh ni duk terbina, dia terpeluk dia di atas apa? Di atas usul fiqh. Supaya ni misal gona. Hei, supaya tahu rumah ni duk terbina, dia ni rumah ni terbina tak apa?
terbina di atas tapak ia dan asas dia. Maka asas ni satu perkara yang wisda kata pujinya. Kalau tapak tu kukuh, maka umur tak pecah dan umur tu molek. Kalau tapak tak kukuh, tengok umur tepi batas kereta gudang mai sekali, maka mengekahlah tepi-tepi dinding, tepi tirai tadi. Sebab apa? Sebab kang tak kukuh. Maka tak terpujilah kang tu. Maka sebab apa dipuji ilmu usul fiqh? Dengan sebab masalah fiqh semua terbinalah di atas dia, terbangun di atas dia. Tu bibtina il fikhi alai wa huwa dan ia usul fiqh ni. Dah al maknasani ialah kena pada makna yang kedua, allazi taqaddamat ila al isyaratu ilai, yang telah terdululah oleh tunjuk musannif ilaihi ai ila allazi ila al maknasani. Tu hak tu orang panggil fiqh di atas makna pertama, bermakna katanya fiqh saat ni tu ialah ilmu usul fiqh yang terbina oleh fiqh ke atasnya. Semua masalah fiqh beribu-ribu, bergatus-gatus ribu, maka terbina lah ia dan tertapak ia di atas ilmu usul fiqh. Kalau tak ada usul fiqh, maka tak tubiklah ilmu fiqh. Supaya kalau tak ada tapak, maka umur ini pun tak ada. Gitu faham tak? Tu makna pertama. Makna yang kedua, musannif kita isyarat padanya lagi ke atas. Makna pertama, yakni usul fiqh, yakni jalan-jalan fiqh yang ijmal, yakni jalan fiqh yang ijmal dan mengambil tidali dengan dia, menuntut tidali cara berdalih, dan orang yang berdalih dengan dia dengan masalahnya fiqh itu ataupun cara-cara berdalih itu. Maka ilmu yang terbina ataupun ilmu yang royak tiga perkara ni nama ilmu usul fiqh. Maka we tahu pada kita kata dia terpuji sebab apa? Sebab ilmu fiqh beribu beratus masalah terbina dan duduk di atasnya, ataupun terbina lah ilmu fiqh ke atasnya, terdiri ke atasnya, ke atas ilmu usul fiqh. Sebab tu yang mulia. Sebab tapak mulia tak? Mulia sebab umur boleh duduk tayar. Kalau kang tu gagah, tapak tu gagah, umur ni molek, tak kocok, tak gonyet, tak pecah. Sebab apa? Kang dia gagah. Sebab tu dipujikan kan, oh kang ni gagah sungguh. Tak gagah kerana kapur apa puluh guni setapak-setapak tu. Dah. Maka dipujikan akan kang. We tahu kata kang tu mulia dengan sebab umur saat ni tu molek. Maka dipujikan usul fiqh sebab masa Allah tu terbina dan terdiri di atas usul fiqh. Maka tu masa Allah tu, oh comel-comel weh, rasa sedap weh, seteringin seperti wah kayu yang kita nak makan. Tak? Tengok lagi. Wa abwabul fiqhi wa qawluhu, dan katanya kata musannif. Tengok lagi. Abwabu usulil fiqhi, bermula segala bab-bab fiqh. Segala-gala bab fiqh weh. Dah. Abwabu usulil fiqhi, bermula segala bab-bab bagi usul fiqh hakim sting. Mubtadaun, i'rab ya jadi mubtada tu. Abwabu usulil fiqhi, i'rab jadi mubtada. Khabaruhu, bermula khabarnya, khabar bagi abwabu qauluhu abwabu usulil fiqhi ni. Mana khabar dia? Aqsamul kalami, segala bab-bab duk bercara dalam ilmu usul fiqh, di dalam cara ilmu usul fiqh ialah segala bahagian-bahagian daripada kalam. Dah duk bicara bahagian-bahagian kalam. Maka duk bicara kalam tu kalam ni, bahasa tu bahasa ni, maka duk bicaralah di dalam ilmu usul fiqh. Wal amru, dan dalam usul fiqh ada bercara pula amar. Gapo fi amar? Amar tu gapo dia dalam usul fiqh? Wan nahyu, dan duk bercara pula nahi. Wal ammu, dan duk bercara juga dalam usul fiqh al am, dalil am. Wal khassu, dan dalil khas. Wa yuzkaru fihi, dan disebutkan padanya pada qaulihi abwabu usulil fiqh ni al-mutlaqu wal muqayyadu, mutlaq dan muqayyad, wal mujmalu dan mujmal, wal mubayyanu wadh dhahir, mudah-mudah. Wa fi ba'din nusaki wal muawwalu. Tengok ni ilmu usul fiqh. Tengok ilmu usul fiqh gapo dia usul fiqh. Tengok khulasah daripada ilmu usul fiqh. Maka ilmu usul fiqh tu baik pada dua makna. Dua makna pengertian.
Apa makna usul fiqh? Makna yang pertama, yakni pengertian maksud kesimpulan daripada ilmu usul fiqh hak kita duk cara lepas dah. Dah. Makna kata ilmu fiqh, usul fiqh turuquhu, ialah segala jalan-jalan bagi fiqh. Maka jalan-jalan kita nak dapat masalah fiqh, maka kita kena melalui daripada ilmu usul fiqh. Nak boleh perlah dalam fiqh, kena tahu di humi dia, di pokok bagi fiqh dulu. Gapo pokok bagi fiqh? Yakni daripada dalil, cara nak berdalil, menutup di dalil. Tengok. Fal maknal awwalu, makna yang pertama pada usul fiqh, yang dari jutah tahu, yang termasuklah di bawahnya. Di bawah makna yang pertama ni, pertama sekali ke apa tak? Termasuk di bawahnya turukul fiqhi al-ijmaliyah, yakni jalan-jalan yang kita nak dapat fiqh secara ijmal. Cara kita nak dapat jalan fiqh, nak dapat masalah kata semaya tu wajib, nak dapat semaya tu ada sunat, nak dapat semaya tu kata ada makruh, cara lagu mana semaya nak wis penuh, lagu mana sah semaya, lagu mana tak sah semaya, maka kita kena mengaji pokok-pokok dia tu dulu. Mana dalil bagi semaya? Aqimus solah. Lepas tu perlah di aqimus solah tu baik masalah. Hak tu nama fiqh. Adapun diri dalil semata-mata mari sepotong ataupun mari setokah lagu tu, orang panggil usul fiqh. Cara kita nak kenal jalan-jalan fiqh cara ijma', hak ni nama ilmu usul fiqh. Yang kedua, kaifiyatul istidlal. Cara-cara kita nak mengambil dalil, nak kupas dalil, nak perlah dalil, hak yang stokor mari pada Quran dan hadis, maka cara-cara nak perlah dalil, hak ni dok cara di dalam ilmu usul fiqh. Yang ketiga, cara-cara kita nak kenal siapa dia kah boleh berdalil dengan dalil-dalil tu. Siapa dia boleh perlah dalil Quran dan dalil hadis? Jawab kata al-mujtahidu. Maka ilmu duk cara tiga ni namanya ilmu usul fiqh, di atas al-ma'nal awal, di atas makna yang pertama. Masalah fiqh, usul fiqh kita tahu jalan-jalan fiqh cara ijma', kita tahu cara-cara menutup dalil. Lepas tu siapa dia boleh berdalil dengan dalil Quran, dalil hadis, dia boleh keluar, hak ni kena pada al-mujtahidu. Tahu kan masalah lagu ni tiga perkara ni, ini nama ilmu usul fiqh. Makna pertama. Makna yang kedua yang sebutlah oleh musannif, makna usul fiqh ni pertama dah kena padanya turukul fiqhi al-ijmaliyah, kaifiyat al-istidlal li biha, dan kaifiyah man yastadillu biha. Siapa yang nak mendalil dengan dalil tu. Dah. Gerti dah ni cara yang pertama, makna pertama. Pergi faham mudah-mudah. Dan makna usul fiqh yang kedua. Ni makna fiqh. Nah, usul fiqh yang pertama, makna usul fiqh yang kedua nah. Yakni makna usul fiqh yang kedua, allazi asyara ilai, yang telah mengisyarat musannif kepadanya pada makna kedua. Apa dia? Wa huwa ataupun huwa. Ia yang makna sani ni abwabu usulil fiqh, duk cara masalah segala bab-bab usul fiqh. Apakah bab-bab usul fiqh? Pertamanya aqsamul kalam, duk bicara segala bahagian cakap pe. Cakap pe ni, cakap pe siapa, hak ni bahasa siapa, ni bahasa pia, kira siapa, duk cara bahasa kalam. Ini pun termasuk dalam usul fiqh makna yang kedua. Dan bicara pula masalah amar. Fi'il amar ni ke fi'il apa? Supaya tu ni fi'il amar. Fi'il amar aqimus solah ni nama fi'il amar ni. Duk cara amar. Amar ni tunjuk tah wajib ke tunjuk tah apa weh? Deh. Asal amar tunjuk tah apa? Tunjuk tah wajib. Maka tunjuk tah wajib, maka bicaraan ini caraan usul fiqh. Dan pula masalah nahi supaya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Duk cara nahi. Siapa dia duk cara nahi? Duk cara dalam ilmu apa? Yakni duk cara dalam ilmu usul fiqh. Cara masalah nahi, cara masalah bahasa amar, bercara masalah am, cara masalah khas, cara masalah mutlak, cara masalah muqayyad. Mutlak itu tak am kita dah umumlah. Am tu masalah banyak ayat mari aqimus solah. Am juga ni. Aqimus solah wa atuz zakah. Umum ni. Ayat mari kau dah tu ya. Berdiri oleh kamu akan semaya, kamu berdirilah semaya, wa atuz zakah, dan memberilah oleh kamu akan zakat. Lepas tu aqimus solah fi amma fi apa?
Kalau bahas kata ni amal, cara usul fiqh. Kama dia amal tunjuk tah puasa, tunjuk tah wajib. Malaikat ada sarif, ada perkara yang memaling kata dia saat ni tu tak wajib. Mana? Supaya ayat atas fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat fangki wajib kena nikah lah. Maka asal amal tu tunjuk tak wajib. Pasal fankihu tak ada wajib nikah. Kalau wajib nikah, makna tafuk tak nikah berdosa lah kau. Ayat ni fankihu wajib lah kamu, maka pasti kamu bernikah. Pasti beramal tak ada menikah lah. Berdosa tak tak nikah. Jawab kata situ dia panggil amalin nadbi sunat. Kenapa? Ada sarif yang lain, perkara yang memalai daripada kata amal tak wajib. Ketika tu bagi siapa yang mampu, bagi siapa saat ni tu yang pun bahas banyak pula sebab ayat ni. Mana tengok? Ayat mari kata fankihu ni. Ha ni fankihu. Ha tengok ayat ni. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Ni minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Ni ayat mari. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kama dia asal dia cara usul fiqh sebut tak amal tunjuk tak wajib. Kama dia wajib supaya tak aqimus salah, kalau tak semaya berdosa. Wa atuz zakah, kalau tak keluar zakat maka berdosa. Maka wajib ni orang panggil tunjuk di atas wajib. Amal tunjuk tak wajib asal. Malaikat apabila ada sarif, ada perkara yang memaling kata amal tu tak wajib. Supaya sini. Fankihu, maka hendak berkahwinlah oleh kamu. Hei orang-orang berimik, jangan hidup zina, mau menikah. Jangan berzina. Tuhai wilayah wajib mun kena menikah, jangan hidup zina. Matabalakum, barang yang terbaiklah ia barang bagi kamu. Gapo barang? Murak barang tika ni asal barang ni itlaq barang tu barang ghairul akil, asal ma mausuh hatta ghairul akil. Tapi ada juga barang tu hatta bagi akil. Ma tu hatta bagi akil. Supaya ayat dululah illa ma rahima rabbi. Asal ma mausuh hatta li ghairil akil, tapi ma tika hatta bagi akil. Supaya mata balakum. Mata balakum barang yang terbaik bagi kamu. Siapa dia ma ni? Barang ni minan nisa, bayar pada mak. Minan nisa, daripada para puai. Mu nak menikah pun menikah tina juh-juh sikit. Ni tengok keteng tatah teseng yang mewak bining. Dah ikut temung nah. Pok-pok tu jual kolen nak pun jawab bining. Ikut temung, ikut tepuh. Nyau saku bi. Pula teruk lepas dah terpilih lah sikit kata nak juh-juh tu tengok Tuhan kata dah tabalakum yang terbaik bagimu. Apa sebut terbaik? Tino yang soleh, tino yang baik, budi bahasa baik, titih baris baik lah kan. Nabi kata dah khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik daripada mata benda dunia kamu ni ialah orang tino yang jujur. Tino yang jujur, cari jujur. Belalah sakit di mata sikit dia tapi seni hati dia. Ni seni di mata tapi hati boleh sakit seumur nak buat menama. Mata tu Allah jangan Allah orang tengok pula lah tapi hati Allah marah seumur, murid seumur. Deh, mereka orang panggil apa caci seumur hati. Kita cari hak tak berjuruh nah, cari hak tak janguk pun tak apa tapi budi bahasa molek klik pak be. Pa nak masuk rumah pecak kacing baju wi Allah sapu muka dia. Ni kan kelip pala parfum puyo, mek diri makan diri, cai makan diri, makan darah sendiri. Pas nak buat menam, tina garik lah ni. Nge, duk sehari kerja di pecah rumah. Deh. Puyuk cak boyo jadi cak burung. Cak boyo jadi cak burung tu show. Cak boyo tengok teracara ke tapi jadi cak nok yung deh. Tupai. Kena pilih ki. Ni. Lepas tu ayat ni kalau kira mai kata fankihu fi amal, maka fi amal tunjuk tahu wajib. Wajib kena menikah lah kau. Fak tak menikah berdosa. Sebab tu ada sorih lain. Lepas tu ulama fiqh mari. Lepas tu tubik ni asal ayat, ni asal dalil. Cara nak berdalil, maka ulama mari tafsir pula tu. Tika ni kata sunat nikah bagi siapa? Wajib nikah bagi siapa? Sunat nikah
bagi orang ni kita tahu umur 27 dah 25 pakuh dah weh dia. Dia pun ada masalah ilmu pun ada dah, akal pun panjang dah, tua pun nampak tak apa dah. Masalah abang apa kemahuan pun cukup dah, duit pitih nak buat belanja pun cukup. Maka ketika ni sunatlah dia tu menikah. Okey. Tapi orang ni hak mana wajib nikah? Hak ni. Hak pesing tak boleh tengok-tengok tunggu kayu pun dak nampak benda tu. Tengok kucing galah pun tak boleh tengok. Saya lah. Ikut tengok apa dah nampak barang ni kata. Tengok kereta gala pun tak boleh. Hak ni wajib kena nikah. Kalau tak nikah, misalnya pun kata ulama tu, kalau dia tak nikah jatuhlah zina. Ikut tengok apa tahu titik atas. Tengok tino pun titik alio, tengok kucing galah titik alio, tengok tunggu pagar titik alio. Hak ni wajib kena nikah dah. Sekira-kira dia ada kemampuan boleh belanja. Lepas tu kalau dia saat ni tu nak menikah cakap tak nikah berzina. Lepas tu nak belanja tak ada duit sesak. Nak belanja 100,000 cari duit tak ada. Maka ketika ni Nabi sebut dalam hadis, maka wajib dia kena banyak berpuasa untuk nak memecah nafsu dia, nak patah nafsu dia. Apa yang ni? Tu ayat mari pecah daripada fankihu ma tabalakum tu ulama nah mentafsirkan ayat tu orang panggil perlakan dalil tu hak tu orang panggil fiqh lah tu bait satu-satu wajib nikah hak mana hak tak boleh nak tahan kalau tak menikah berzina hak mana sunat menikah apabila dia ada kemampuan duit belanja cukup siap dah sunat menikah mana makruh nikah orang panggil apabila tak ada duit belanja nak kacau menikah juga tu makruh menikah tu apa masa Allah fiqh usul fankihu ma tabalakum. Sekat tu dulu kami kata wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Wasani yang kedua. Yang kedua gapo dia wi? Amsa ialah saudara bagi kana amsa yumsi makna berpetang-petang ia pasal nak jawi tu. Amsa apa makna amsa? Yani berpetang-petang ia seorang pasal nak itu. Mana jawi tu? Amsa mana berpetang-petang ia. Apa amsa tak bagi apa? Wahia dan ia amsa ni maudu'atun dihantar akan amsa litisaf mukhbari anhu. Dihantar kerana bersifatlah oleh mukhbari anhu yakni mubtada. Kerana bersifat oleh mubtadanya ataupun perkara yang dikhabarkan daripadanya dikhabar diberita bil khabari dengan khabaran dia dengan cerita dia makna kata amsa ni dihantar bagi bersifatlah oleh mubtada dengan khabar dia makna apa mubtada yakni mukhbari anhu diceritakan daripada dengan khabarnya cerita tu bila jadi al mukhbari anhu takluk pada bil khabari takluk pada mukhbari anhu khabar takluk pada mukhbari anhu kali lagi fil masa jadi bil khabari takluk pada mukhbari anhu fil masa pun takluk pada mukhbari anhu kama dia sah ke tak takluk tempat tu lah jawab kata sah kerana harahnya berlain bil khabari pun takluk pada al mukhbari fil masai takluk pada al mukhbari juga kerana harahnya jenis lain-lain boleh takluk boleh tamat pada tempat yang satu gitu fil masak pada waktu petang tak situ tak molek jadi bil khabari takluk pada al mukhbari anhu khabar bil khabari dengan khabar dia dengan ceritaan dia khabar fil masai pada waktu petang fil masa ai fi waqtil masa takdir tu pada waktu petang mana misal nahwu ai wazalika amsa dan bermula dimakai itu amsa nahwu ialah seumpama amsal bardu syadidan tengok berpetai-petailah oleh sejuk itu gitu amsal bardu berpetai-petailah sejuk saning sejuk itu amsal bardu berpetai-petailah sejuk itu syadidan bersangatan ia sejuk pada waktu petang ini nak kata bersifatlah oleh Zaidun tu nak ayat tu lisifil mukhbari anhu bersifat oleh mukhbari anhu mana Zaidun maka Zaidun bersifat dengan khabarna yakni syadidan nak royak kata waktu petang saat ni sangat sejuk tu nak royak kata subutul bardi subutus syadid ataupun sabitlah oleh sejuk pada waktu petang
subutul bardi asyadid fi waqtil masa, sabitlah oleh sejuk yang bersangat teh pada waktu teh. Nak royak kata berita ni duk cerita kata sejuk saat itu bersangat teh, yakni pada waktu teh. Nak royak tu bersifatlah oleh mukhbarin ahu mubtada dia dengan kata sejuk. Dengan kata bersangat teh, sejuk tu bersangat teh waktu teh. Nak royak tu mubtada bersifat dengan bersangat teh sejuk tu bersangat teh. Tengok lagi. Wathalisu, dan yang ketiga daripada saudara kana lagi, asbaha, ialah asbaha, wahia, dan ia asbaha maudu'atun, dihatakan dia. Tengok molek weh, litisafil mukhbari anhu, kerana bersifat oleh mukhbari anhu, yakni mubtada, bil khabari, dengan khabar dia, dengan cerita dia. Bila berkhabar ni bercerita ni fis sabah, pada waktu pagi, pada waktu berpagi. Jadi nak royak kata mubtada bersifat dengan khabar, yakni pada waktu pagi. Tengok misal lagi nahu asbahas si'ru, baca molek, asbahas si'ru rakhisan, terjadilah oleh harga, terjadilah oleh harga, apa dia? Rakhisan, murah ia pada waktu pagi. Nak royak kata waktu pagi saat ni mubtada dia apa? Harga tu. Harga tu nama mukhbari anhu. Mana khabar dia? Ialah rakhisan. Nak royak kata bersifatlah as-si'ru, jadi al-mukhbari anhu dikata mubtada saat ni tu, bersifatlah ia dengan kata khabar dia, dengan kata murah tu pada waktu pagi. Kalau kita pasal mana? Asbahas si'ru, berpagi-pagilah oleh harga saat ni tu rakhisan, murah ia. Kalau nak pergi beli seluar, nak pergi beli gapo, pergi beli waktu pagi lah. Kenapa? Waktu pagi tu royak tak murah. Nak royak tak mubtada ataupun mukhbari anhu, harga tu duk bersifat dengan murah, yakni waktu pagi. Nak yata harga tu bersifat dengan murah bila? Pada waktu sabah. Warabi'u, dan yang keempat daripada saudara kana, mudah-mudah tu adha ni kita bercara dah dalam kitab Tashilul Aman ni tu. Kita tengok lalu mai kacau sini pelagar dua tu mudah-mudah supaya masalahnya. Warabi'u, dan yang keempat adha maya duha tu lah. Waktu matahari segala ni pukul 8 tu dia panggil waktu duha tu. Pagi tu waktu terbit matahari, waktu terbit matahari daripada bumi naik segala tu dia panggil waktu duha. Kalau matahari semata-mata naik tu tak ada siapa segala tu dia panggil as-sabah, waktu pagi. Harga murah, mungkin pas subuh selalu dah dia mau jual murah, seluar kain baju murah weh. Waktu duha, yakni waktu matahari kita tengok di hujung langit tu, nampak kalau kita pergi ukur dengan galah tu segala dah weh, seleming dah weh. Tu waktu duha. Kama di waktu duha ya adha ni, wahia, dan ia adha ni maudu'atun, dihantar akan dia litisafil mukhbari anhu bil khabar ni fi duha, ai fi waqti duha. Mana pisahnya? Nahu adha al-faqihu mujtahidan, waktu duha pagi tu, waktu matahari segala tu al-faqihu, terjadilah oleh orang ahli fiqh tu waktu duha, mujtahidan, siapa masa dia tu mujtahidan, golik-golik dia katanya waktu duha jadilah gapo waktu dia berpagi-pagi oleh tok faqih, orang yang ahli fiqh ni mujtahidan, bersungguh-sungguhlah ia, golik-golik daripada ahli fiqh ni bersungguh pada waktu pagi. Tengok kita waktu pagi, tengok ujub, arti ujbun, baca ujbun tu, dan arti ujub. Dulu ya katanya dah masalah benda tak puas-puas kerja yang tidak ada baginya kenyih. Yang pertamanya dalam perkara setengah daripadanya orang yang menutup dunia. Orang ni pun tak kenyih juga dengan dunia. Ataupun masalah bombing tak kenyih ke hujan, ataupun light tak kenyih kepada air. Itu daripada benda tak kenyih belaka tu. Dan arti ujbun, baca ujbun, baca lu berbaris lu. Tapi kita kecek bahasa Jawa itu ujub, tapi baca artinya ujbun. Dhammah jim, dhammah ain, maka sukunkan jim, baca ujbun. Tapi kita kecek tu banyak ujub. Gitu. Dan arti yakni arti bermula maksud kesimpulan. Ujbun yakni ujub.
Apa ujub? Ujub ni makna terheret diri sendiri. Bahasa besarnya amalan diri sendiri. Bahasa hebatnya amalan sendiri. Dan ria. Ria. Ria ni makna kita buat gapo nak wi orang lihat, nak wi orang tengok. Dan takabur itu, takabur yakni sombong diri. Bahasa handsome tu bahasa hebat tu sombong orang tatamada tak kecek tengok juri-juri mata. Maka iaitu telah tersebut dalamnya. Maka iaitu arti ujub dan arti ria, arti takabur. Telah tersebut, yakni telah tersebut oleh musannif dalamnya, dalam kitab dia ni, dalamnya dalam kitab musannif. Sebut dah dulu arti ujub tu gapo dia, yakni seorang tu berasa besar dengan amalan dia, berasa agung dengan amalan dia. Adapun ria dia berasa gapo, wa amal nak wi orang tu lihat. Takabur yakni sombong diri. Tetapi setengah daripada takabur pula bahasanya dirinya itu berasalah ia seorang daripada sekalian makhluk. Tu satu takabur juga. Tetapi setengah daripada takabur ataupun takabur sombong besar diri pula seperti takabur yang kita kata, ya takabur banyak pesan juga. Sombong diri, tuai wasol benar, sombong dengan orang. Salah satu, sombong segi cakap sombong dari segi kelihatan, sombong lah kau. Orang kadang-kadang tuai tu sombong dari segi tengok orang joring mata itu. Sombong. Kadang-kadang dia ni sombong, tak kecek haru. Kalau nak orang tamadah, dia tak kecek. Sombong dari segi cakap dia kecek fuak lebih-lebih, fuak hebat-hebat ya. Maka sini yang katanya daripada takabur pula bahasanya diri seorang itu berasalah ia seorang. Ya takabur pula diri dia tu berasalah ia takabur sombong dia besar dia daripada sekalian makhluk. Wasaya terlebih pada sekalian makhluk. Mana? Yakni seperti Fir'aun laknatullahu alaih. Ya wasaya tu besar. Sebab tu yang ngaku kata dia Tuhan. Ya besar pada orang kan? Sebab tu dia kata ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang maha tinggi. Innahu tagha. Sesungguh Fir'aun ni sangat-sangat zalim. Sebab yang ngaku dia lebih daripada semua makhluk. Sebab tu dia berani ngaku dia jadi Tuhan. Namrud yang ngaku dia sebab dia tengok diri dia tu besar daripada segala makhluk. Maka iaitu takabur, dirinya berasalah ia besar daripada segala makhluk ni. Maka iaitu takabur, pula bahasa dirinya itu berasalah ia daripada segala makhluk. Terlebih jahat, terlebih sekarang, terlebih hudah, sifat yang mazmumah. Inilah paling jahat daripada sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Habis kat tu. Dan arti sum'ah, dan bermula maksud dengan sum'ah. Baca lah. Sing baris doma, ming baris mati. Sum'ah. Gapo wa amal nak wi timur nama. Pasal nak jawi lu. Mana pitah lu. Apa sum'ah? Yakni wa amal kana nak wi timur nama di kalangi manusia. Tu sum'ah. Tak tulis bahasa Jawi, bahasa Pui pun dah payah lu. Apa sum'ah? Yakni wa amal kana nak wi timur nama di antara manusia. Nak wa amal tu nak wi timur nama di kalangi manusia. Jadi dia tu dia buat amal. Patut amal dia semua ni dia timbul selepas dah buat amal. Jadi amalan dia tu ganonya berkat tu lalu, ganonya hebat tu lalu. Dia minta gapo kena jadi tu. Hebat amalan dia timbul di kalangan manusia. Tu semua tu. Tu faham dah maksud lu. Dan arti semua itu mengerjakan ia seorang. Seorang tu mengerja ibadat. Mengerja ia seorang ibadah. Dia kerja ibadat, kerjakan persembahan pada Allah. Dia kerja ibadat, kerja apa ibadat? Ilat pada mengerja supaya didengar oleh manusia. Ya kerja ibadat ni nak manusia dengar. Siana tu jadi duk tapak di bukit tu Allah bunyi kata keramat besar jalan tahai tak gelar terbang tak udara macam burung. Nak hebat gitu. Tu dia panggil semua tu.
Kamu dia semua lagu tu syarat kena tak? Jawab kata syarat tak berkena, syarat celah. Kita buat amal lillahi ta'ala, pas nak boleh terbang, tak boleh terbang tu serah tu. Tak apa. Ni buat amal kita, oh jadi sianung bin sianung tu Allah tu mak tu kosing tu. Bunyi kata boleh jalan tak ai tak gelai. Bakap kecek cari. Pakak mai minta tu minta ni suruh gelai ke? Suruh celuk air dalam jaga apa? Mik jari celuk dalam air, bunyi kata hengam penyakit. Hebat weh. Ni. Kena jaga hati jaga hati. Hati kena jaga benar-benar buat ni. Buat amal pasal setan tu nak tipu sokmo tengok bar sisa kan. Buat amal 270 tahun, anak murid ngaji di bumi puluh ribu, hak setengah lagi 45 ribu ngaji tengah udara. Deber bersisa. Tapi nak yata gi mampu gi punah dengan setan tipu ya. Setan mai duk dak payah buat rupa terus semaya 3 hari 3 malam tak ada tidur. Bersisa kata, jadi datuk ni. Aku ni dah buat amal ibadat ke Tuhan 270 tahun. Aku tidur, aku makan, aku bining. Tapi datuk tua ni buat amal dengan Allah Ta'ala, Masya Allah. 3 hari 3 malam tak tidur, tak minum. Kamar dia bersisa tanya, ya Pak Cik buat amal ni kok mana boleh zok tu lalu, boleh kosyok lalu tak apa tak tidur 3 hari 3 malam. Ya kata weh nak buat amal wis Pak Cik 3 hari 3 malam saat ni tu. Ya kata mula-mula sekali kena minum arak. Tengoknya tunjuk ya. Tak boleh Pak Cik haram tu. Haram minum arak. Kalau Pak Cik kalau awal tak sewak baik ni awal tak boleh zok dalam amal. Pak Cik ni sebab apa boleh amal 3 hari 3 malam tak berasa nak tidur, tak berasa nak makan, sebab Pak Cik minum arak dulu. Lepas tu Pak Cik taubat dengan Tuhan, zok teriak dengan Tuhan. Ni pucuk setan nak tipu ni. Dek tengok lagi. Maka iaitu sum'ah. Yakni bahasa amalan didengarkan oleh manusia. Haram. Itu ditegah haram berdosa weh. Hal sum'ah. Kata haram hal dia tu ijma', yakni semula suara ulama ahli sunnah wal jamaah itu Allahu akbar kata haram. Makna katanya makna kata ijma' semula suara ulama ahli sunnah wal jamaah kata semua macam ni wa aman nak wis soho, nak wis orang tu dengar, nak wis pakat kecak ni haram kata ijma'nya. Tetapi tiada membinasa ibadat. Sungguh sum'ah ni tak ada menasa ibadat. Ibadat dia tak punah. Kenapa boleh kata tak punah ibadat dia? Pala ibadat tak punah. Kerana bahawasanya datang sum'ah itu. Datang nak usuhukan timur nama ni. Bila? Kemudian daripada mengerjakan ibadat. Golik ke datang sum'ah, datang permasyurah atau tengok amalan sianung bersianung selepas daripada ya wa amal ibadat ya ibadat syiah dah, lepas tu ibadat ya kau berkat maka timbul nama selepas pada tu. Sebab tu kata ibadat ya tak punah, ibadat ya tak hilang. Kata semua itu kemudian daripada mengijak ibadat pada goliknya. Apa pada goliknya? Yakni pada kebanyakan berlakunya begitu. Begitu? Pada goliknya, golik semua, yakni pada kebanyakan hak duk berlaku semuanya macam tu, yakni selepas daripada mengerjakan ibadat sekat tu. Tetapi tiada binasa ibadat kerana puasa datang semua itu kemudian pada mengijak ibadat pada golik. Jikalau datang ujub atau takabur atau semua dalam ibadat melekat pi sampai akhirnya datang ujub berasa besarnya amalan kita, hebat amalan kita, ataupun somong kita dalam keadaan beramal, antara semua kita nak gapo amal saat itu di dalam keadaan kita ibadat, dalam ibadat datang ujub atau takabur atau semua, datang ujub datang takabur dalam ibadat. Dalam ibadat tu berasa besar ibadat itu, maka somong buat amal iku ni tak jadi, buat ni buat amal tak pandai. Datang semua pun tengah-tengah ibadat melekat pi sampai akhir ibadat. Siapa pada akhir ibadat maka orang panggil tak habis masalah ujub takabur semua. Maka seperti bicara ria yang telah tersebut itu, maka inilah supaya bicara masalah ria. Kalau kita ria belum daripada adat, maka kita kena sepak ria tu, sepak ria. Lama kata ulama selama mana ria duk main, jangan duk semaya lagi. Walaupun mentakhir semaya sikit pun tak apa,
Tapi kerana nak lepas pada sifat ria. Dok buat amal nak bagi orang tengok. Buat amal nak bagi orang lihat. Buat amal nak bagi orang puji. Sepak lu. Sepak. Sampai melewati waktu pun tak apa ulama kata. Kerana nak sepak sifat ni. Tapi kalau kita buat amal dalam keadaan ria, maka pelupuklah pahala amalan kita daripada masalah ibadat itu kerana kita ria. Supaya tu, maka kalau kita rasa nak ujuk, kita berhenti dulu. Tak soal ibadat lagi. Duk mari rasa, hebat amalan kita. Besar amalan kita. Demo tepi tak jadi. Dia buat amal lama-lama aku nampak tak ada berkesan. Dia sedap ya weh. Sebab itulah amalan ibadat ni yang mari ujian banyak dalam hati. Dah. Ujian banyak supaya apa Junaid Tuk Junaid Al-Baghdadi. Tuhan ujian kan dengan bini dia. Tak ada uji dengan orang lain. Nah, Tuk Junaid saat ni jalan atas air. Bini dia tak Allah, buat bertengoknya. Labur jalan atas air tak ada tergelar ni. Lepas tu Tok Junaid benayar boleh menewa atas udara terbang atas udara. Amah dah buat tengok terbang atas udara. Burung terbang boleh. Ya Junaid tak celaka sungguh biniku ni. Lepas fok tak nak murid tak Tok Guru cerah cerah. Ambil mama lain dia kata fok mu tahu tak. Aku duk boleh pahala dengan mamamu. Sebab aku sobati aku terbang tak amah burung boleh terbang. Buat tengok boleh terbang burung terbang tengah-tengah nu lagi. Pas mu terbang bawah ni. Pas boleh jalan tak labor boleh jalan tak. Dia tak aku duk boleh pahala dengan sebab aku sobat buku biniku ni. Kalau kita tak payah cerah cari bini lain mama lain belana lagi ya belatna keng tong tu ke. Tengok deh. Tu dia. Maka inilah yang tersebut daripada perkara-perkara yang hijab di dalam ibadat kita tak situ. Maka inilah perkara yang jadi hijab di dalam ibadat kita. Daripada kita kata dunia dan pula kita kata makhluk dan kita katanya masalah syaitan lagi pula nafsu lagi pula daripada sifat ria daripada sifat mazmumah semua itulah. Maka inilah yang tersebut daripada sifat-sifat mazmumah dan pula daripada perkara yang menghijab dalam ibadat tak semula. Maka inilah bermula inilah yang tersebut daripada sifat-sifat mazmumah sepertinya ujub ria, hubbud dunia, ujub ria sani. Dan pula hijab kita dalam ibadat semacamnya dunia, semacamnya makhluk tu. Kifayatun khabar ialah memadai. Mana mada dah cukup pi dah setara ni musannif kata kuwari. Cukup pi bagi orang yang awam. Cukup dah aku wari untuk orang-orang awam, orang-orang kodi, orang-orang biasa tu pada dah. Dah. Kamu dia pada dah dia kata cukup dah bagi orang-orang awam mengenal dia. Baca mengenal ya hubung lah, tak usah hubung lah. Tulis luar atau tulis luar. Baca tak tubik tu mengenal dia. Pada dah bagi orang-orang nak kenalkan dia, mengenal dia, mengenalkan sifat mazmumah yang musannif kita uris sini daripada hubbud dunia, tamak, ujub, ria, takabur. Semua tu. Pada dah cukup dah hak musannif kita uris sini ni. Pada dah kalau orang-orang awal tu tengok tu maka cukup dah pada dah dalam pengajian dia untuk dia nak beramal dengan Allah Taala cukup dah. Mengenali dia dan tafsilnya, tafsil sifat mazmumah yang tersebut itu. Dan tafsir ni dan bermula tafsilnya, tafsirkan mazkur, yakni barang yang tersebut daripada sifat mazmumah, daripada dinding-dinding dalam ibadat ni. Tafsir itu telah tersebut, telah ternyata dan telah menyebut dalam beberapa kitab yang mutawwalat. Bahasa itu sebut dalam kitab-kitab yang panjang. Kita tengoklah kitab-kitab besar-besar lah. Nak tahu panjang lebar, kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin. Kita tengok dalam Ihya Ulumuddin. Kita tengok apa itu. Kalau nak tahu panjang lebar lagi, banyak ulama-ulama duk karya, duk cerita masalah sifat-sifat mazmumah. Tapi ku sini cukup dah lah sekadar ni. Mada dah bagi orang-orang kebiasa, orang kodi. Tu dia. Habis kat tu. Dan ada pun segala sifat yang mahmudah. Dulu musannif kita bercara sifat mazmumah. Hak musannif kata dulu
haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad gawa. Hak tu musannif kita ada bercara sifat mazmumah. Dan musannif nak royak pula sifat mamduhah bagi molek. Dan ada pun segala sifat yang mahmudah. Baca molek. Dan ada pun yakni dan bermula ada pun. Dah segala sifat. Sifat mana? Yang mahmudah, yang dipujikan oleh syarak. Takdir dah. Bermula segala sifat-sifat yang dipujikan oleh syarak itu dah maka itu jawab ada pun lah amma tu lah dah maka iaitu sifat yang mahmudah yang dipujikan oleh syarak 9 sifat yakni 9 nisbah sifat tadi tu ya tamyiz tu 9 sifat yakni 9 nisbah sifat. Nah, ada 9 sifat semua. Dan iaitu 9 sifat. Mana 9 sifat? Baca molek. Zuhdun. Baca molek tu baca wikna dulu. Zuhdun. Cara baca zuhdun. Dhammah zai matikan ha. Zuhdun yakni zahid. Yang pertama sifat zahid. Apa zahid? Yakni lokoh hati daripada dunia. Buah nanya tu dulu. Makna pitah. Apa zuhdun yakni zahid? Ya zahid daripada dunia. Makna kan kita pasal makna pitah tu kita pasal. Yakni lokoh hati. Lokoh hati daripada kasih dunia, daripada temuan dunia. Lokoh hati. Tak ada kari ada sekadar pakai 2-3 lah apa pada dah. Tak ada nak pada lebih-lebih Tak ada nak pada lebih-lebih pada dunia. Itu mana zuhdun. Dan qanaah. Yang kedua sifat yang terpuji ya qanaah. Apa qanaah? Yakni popiang. Apa popiang? Mada dan cukupi dengan apa yang ada pada kita. Itu mana qanaah? Apa makna qanaah? Yakni kita mada, kita cukupi dengan apa yang ada pada kita. Makna kita orang panggil apa? Yakni kita wasapuh hati dah naik sing tiraumi. Dia panggil popian dah. Benda kita ada dah. Benda popian dah. Benda yang kita ada. Mutu buruk tak apa. Alhamdulillah. Nak mutu gobek-gobek pun tak apa. Demo lekmoh kita tak ada mutu. Sikap pun tak ada. Mada dah dengan apa yang kita ada. Popian. Naising tiraumi. Mada cukup dengan apa yang kita ada. Sebab tu lapis kara orang nak senih hati. Tuhan nak capuk senih ni salah satu orang ni. Dia tu ada. Lepas tu ada apa-apa tu week dia cukup dengan apa yang dia ada. Lepas tu yang kedua, dia seni, dia boleh tolong orang. Ni Tuhan nak datang sifat-sifat seni ni. Dia ada, lepas tu dia boleh bang week demo, dia boleh bagi week demo ke seningnya tu. Demo tu tak ada, dia boleh tolong, demo tak ada beras, dia boleh beras. Demo tu tak ada makan, dia boleh makan. Maknanya dia boleh tolong kepada demo. Ini salah satu daripada Allah Taala nak datang sifat keseningnya pada seorang. Dan tawakul dan sabar. Yang ketiga sabar. Sifat sabar. Apa sabar? Habsun nafsi. Diri. Kalau nak kata kau orang pun tak kata kau orang. Kalau wasa kita kata tak ada makan pun tak ada makan berdoa dengan Allah supaya Sayyidina Ali 3 bulan dapur tak berasa. Siti Fatimah pergi mengadu Rasulullah, ya abi ya ayah. Makan ni muh ni tak ada ya abi ya ayah 3 bulan dah dapur tak berasa. Tapi tak ada royak ke orang, tak ada royak cerita pergi royak ke Nabi sore ya. Sabar tahan diri. Dan tawakkul. Baca tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkul. Apa makna tawakkul? Yakni menyerah diri di dalam urusan semua dunia akhirat serah Tuhan. Baik dah. Tawakul. Apa tawakul? Yakni menyerah diri di dalam urusan semua, sama ada khijak dunia, sama ada khijak akhirat, maka menyerahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makna tawakul. Dan redha. Yang kelima redha. Apa makna redha? Puas hatilah dengan apa yang Tuhan bagi. Redha dengan qada Tuhan. Tuhan kata hak kita ngaji dalam ni dah. Kata musannif kita kata dalam tajarah dia, wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Musannif kata wa wajibun imanuna bil qadari.
wajib kita berimej dengan qada putusan daripada Lauhil Mahfuz dan dalam ilmu Allah. Wabil qada kama ata fil khabari, dan berimej pula dengan qada Allah Taala. Tuhan qada, Tuhan takdir lagu mana? Serah pada Allah. Puas hati dengan apa Tuhan tu takdir. Tuhan kedilah na, puas hati, alhamdulillah. Baik jahat, alhamdulillah. Aku terima syukur padamu ya Allah. Kalau baik, alhamdulillah. Mung saat ni tu takdir, mung putus setah aku boleh anak yang juru, mung putus setah aku boleh ilmu yang banyak, putus setah aku boleh seni. Qada Tuhan kita reda, kita puas hati. Tak ada tak puas hati dengan qada dan qadar. Orang yang keceknya gano kulah ni, gano ku susah ni, dia tak puas hati dengan qada dan qadar Tuhan. Kena reda. Sebab tu kita kata pagi-pagi kan, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku puas hati dengan Allah sebagai Tuhanku. Puas hati dah. Tuhan tu Tuhan kita. Wabil islami dina, dan kita puas hati, kita reda dengan Islam itu sebagai agama kita, dan kita puas hati sebagai Nabi Muhammad itu jadi rasul kita. Tu faham molek tu, reda tu. Dan syukur, dan kita syukur, yakni berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama manusia macam kita ni sifat terpuji langkah ni. Dan ikhlas, syukur ni makna kata ucap terima kasih kepada Allah, sama ada terima kasih dengan lidah, sama ada terima kasih dengan perbuatan, sama ada terima kasih dengan hati. Waktu itu terima kasih dah tiga pula. Terima kasih kepada Allah dengan lidahnya alhamdulillah, alhamdulillah. Ataupun terima kasih dengan perbuatan semaya tak tinggal-tinggal. Dan terima kasih ke Tuhan dengan hati weh. Mana hati duk mengucap alhamdulillah sama Allah, Allah semua. Dan ikhlas. Apa ikhlas? Yakni bulat hati dalam ibadat semata-mata Allah. Tak ada kerana yang lain. Itu ikhlas. Bulat hati dalam ibadat. Sepenuh hati ibadat. Bersih hati semata-mata ibadat pada Allah. Dan khauf. Dan ni takut ke Allah. Takut kepada azab Allah. Dan raja. Apa raja? Berharap-harap daripada rahmat Allah. Tengok tiada kali. Lagi pula bagi kita, dan kita boleh gunalah sifat ni hak mana hak baik, hak mana tak baik. Lepas tu kita boleh beza, kita boleh faraq mana kita nak tubik dalam diri kita, hak mana kita nak pakai dalam diri kita. Ini kena tahu dulu supaya kita ngaji bab Tuhan ni. Kerana pengaji makhluk, sahabat kita nak tahu hak ni makhluk, hak ni Allah. Sebab pengaji makulatul asyarah, supaya kita ngaji garis, kita ngaji sakar. Sebab apa masing ada pada sakar, sebab apa manis ada sakar. Kita ngaji manis masing tu supaya kita nak beza, ni bukan Allah, ini bukan Tuhan. Kita kecak di lidah, oh masing weh, kecak di lidah, oh manis weh, kecak benda makhluk ni kerana apa? Kerana nak kata ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji makhluk kerana nak tolak akan dia, nak kata ni bukan Allah. Ngaji makhluk ngaji bahasa Allah sakar, orang panggil kaifid, orang panggil kaif. Kita ngaji makulatul mata, ngaji makulatul aina, ngaji tepat. Ni orang panggil tepat bagi gawat, bagi telefon duk atas meja. Ngaji tepat ni orang panggil makan ni. Orang panggil makan, tepat hakiki. Tepat hakiki, tepat tak hakiki. Tu nak bahasa. Ngaji tepat, ngaji gotu, orang panggil jin makhluk. Kerana nak beza, nak bercakap ini bukan Allah, ini makhluk yang kena jadi. Kemudian kita nak mengaji pula sifat. Bahasa khulasanya daripada sifat-sifat al-matlubatu ta'allumuha, yang ditutup kena mempelajari, kena mengaji akan dia akan sifat. Sifat yang ditutup oleh syarak saat ni kena mengaji. Kena mengaji ni bukan tahu ni sifat mazmumah, tak ada kena mengaji. Dah, ngaji we tahu dulu. Ngaji we tahu supaya kita tahu kita nak bersepak tubik pada diri kita. Kita nak mengkeluar pada diri kita. Kita tak membuh dalam diri kita. Ngaji supaya we tahu hak mana, hak molek, mana tak molek. Supaya kita ngaji halal ke haram. Mana haram? Haram minum arak. Mana halal? Halal semaya. Mana ke haram? Zina. Mana ke baik? Beri zakat, bersedekah. Mana nak pakai, mana nak tahu. Sebab tu nak ngaji we tahu supaya mana kita nak ambil pakai, kita nak ilbas, kita nak memakai pada diri kita untuk menghiasi diri kita untuk jangak, yakni kita kena ngaji tahu dulu. Hak mana kita nak capak tahu, hak mana kita nak pakai diri kita. Kemudian sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat al-matlubatu ta'allumuha, yang ditutup, dicari, kena mengaji akan dia akan as-sifah. Syar'an pada syarak. Tengok. Fal-ula yang pertama sifat yang kita ngaji. Ngaji ni nak ambil pakai kan nak tahu ni. Tengok. Fal-ula yang pertama. Fasifatul ula sifat yang pertama.
sifatul mazmumah, yakni segala sifat-sifat yang dicela akan dia oleh syarak. Sifat dicela, dicaci, tak berkenik oleh syarak. Syarak caci. Siapa dia bersifat dengan sifat ni? Syarak tak kenik, syarak cucuk, syarak celah. Tuhan sendiri tak kenik kalau orang ni duk pakai dengan sifat ni. Wahia sab'atun, 7. Mana? Awalan pertamanya, hubbud dunia. Kasih ke dunia weh. Kasih ke dunia. Tak boleh tu baik langsung sedekah pun tak boleh. Apabila bini pergi sedekah marah murih pun itu ni. Tak boleh sikit ambuk. Dunia dia saya lebih daripada apa-apa lagi. Saya dunia siapa nak sedekah pun tak boleh. Nak pergi Mekah pun saya tak habis duit. Oh kasih dunia. Hak ni sifat dicela oleh syarak. Ni kita nak pakai, kita nak buat. Wait how tu baik. Tak usah pakai. Hak pakainya orang panggil mik dunia, hak pada-pada tanpa ada dunia pun kita gawa infak, kita belanja di jalan Allah Taala untuk sedekah, untuk buat sejid, untuk tolong fakir miskin, tolong orang ratik. Ada yang kedua, sanian tamu mudra, tamu'un tamu', iaitu tamu dan berkanak kepada dunia tak habis-habis. Lepas sekebung, lepas kereta, lepas buah rumah, lepas bini, tak cakap puas-puas dengan dunia. Wow, dah temaah ni Allah Taala tak berkenan juga, syarat juga weh. Yang ketiga, hasad dengki. Ni banyak si berlaku di hari ni, yakni dengki kepada orang lain daripada yang dengki. Tak boleh tengok demo lebih, dengki lalu dah. Wasa mata, wasa saru perut, tengok demo terlebih daripada kita. Kita dah tepi mah ya ada dengan kereta, anak pun janguk, bini pun janguk, makan pun nampak mewah. Kita tak ada apa sedeki dia gi minta hatu nah. Mi hatu mai tak dak pemah ya nak biar selerak tabak panas pedih. Ni banyak di hari ni hasad deki. Ngapa lagi hari ni dah banyak sangat sifat-sifat duk timbul macam ni. Pelik-pelik weh. Hak timbul sekarang pelik-pelik dah. Kadang hak pelik-pelik lagi tu dah banyak kau. Hak pelik-pelik lah ni. Budak jadi gata pelik-pelik kadang turun darah dah. Macam-macam turun darah tak berhenti-berhenti. Tok laki nak duduk dalam rumah tak boleh. Tok laki lari tu baik duduk luar, tak boleh duduk dalam rumah. Beci ke bini, bini beci tok laki balah pergi mari. Tuhan kata dah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Lepas tu jual setan buat apa? Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Nak becek di antara tok laki dengan suami, suami dengan isteri. Itu tujuan setan, nak becek, nak pecah belah. Tu deki, tu sihir. Banyak mana ni hari ni banyak ni duk berlaku tan ni kita. Bahasa Allah ni tak sepatut nak panggil serami Mekah tan ni kita. Jahat banyak manusia. Hati jahat, hati karuk, deki kau orang kenak, kau orang macam-macam. Kalau kau jual sikit mula lepas duit lah. Lepas duit kecan, duit zaman dulu, duit macam-macam. Tahu tak dia mau lepas duit? Duit dia dapat kedai fok buka jual. Yakni duit tu orang panggil jing mari letak. Ataupun tokau batu, ataupun tulai lemu. Ni ialah belaka ni guna sihir-sihir belaka. Kalau tak duit dapat kedai, nak pergi kedai ni mampu orang lalu tu tak nampak kedai. Dia mau tahu mau buka kedai mau hari ni. Buka kan aku tak nampak. Tu dia panggil jing tu katuk selimutkan kedai dia. Maka duit ada hari-hari dapat kedai tu. Tu sih. Nah, yang keempat, gawa ujbun, iaitu berasa besar dan agung amal sendiri. Oh, besar amal aku. Hebat dia mau tepi. Oh, tak jadi baca Quran baik tahu. Berasa agung dengan amal sendiri. Berasa lebih amal sendiri. Berasa besar dengan amal sendiri. Yang kelima, riya, yakni wa itu gawa, iaitu beramal kerana hendak beri orang lihat, nak beri orang puji. Yang keenam, takabur, iaitu sifat sombong, takabur. Ni for haiso ni, banyak ni. Bahasa sikit lagi haiso. Dengan orang tamada tak saing lapis kelah-kelah ya. Kelah orang kampung tamada tak tegar ragu deh, tak berkeceh ragu deh. Ni for sombong ni. Pakai sifat ni tu tak kena nah. Dia kita dia orang besar sikit lagi, jangan duk sombong. Ada. Kena jaga molek for kita dia ada ilmu sikit lagi. Kalau kita ada ilmu kadang-kadang bah kita tak sewak turun langsung weh. Jadi tok guru tak mahu turun langsung bah kita jumpa orang kampung tamada pun tak sempat kecek. Ni ya bukan ni. Bukan sifat nabi lagu ni. Nah, dah boleh jadi tok guru kabeh ni tak mahu turun langsung kecek orang kampung tamada tengok juring-juring mata. Ya bukan tu sifat nabi tu. Nabi tak ada kira dengan budak, dengan orang tua, dengan orang tamada, tak ada. Nabi kecek belaka. Bukan atau kita aling tak boleh kecek dengan tamada. Bukan. Ni baling sikit kan mula jadi lalu, mula panah, mula tak, tak boleh. Ni bukan. Nah, kalau siapa dia guna sifat bersening,
Tuhan tak akak. Man rafa'a khafadahullah wa man khafada rafa'ahullah. Siapa dia bahasa tinggi selebih, Tuhan peranak dia. Siapa dia bahasa rendah din sama, orang ni Tuhan akak dia. Kita faham molek puan ni. Kita jadi ulama sikit lagi. Kalau kita jadi pendakwah yang terbesar di dalam negeri kita, di dalam taning jalan, jangan pergi diri. Ngawai kapung terhadap salah kecek tanya apa khabar cik. Kecek lah tanya apa khabar. Kita ambil kodah hajat kita apa khabar cik. Payah tanya kita boleh royak. Pas misalnya kalau kita somang kat kapung biasa. Orang kapung nak masuk kat kita tak berani kerana kita alih. Dia mau masuk dia mau tak gamuk. Pas kita alih, dia mau tak ada nak masuk jumpa kita. Oh tak boleh jumpa orang lain tu. Ya pergi diri sikit. Kita tak gamuk pasal kelompok-kelompok macam kita banyak ni. Orang kapung nak masuk tak berani. Pas rugi tak kita. Kita nak dakwah rugi tak. Hak Tuhan kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Menseru kepada agama Tuhan dengan cara hikmah, cara rusia yang terbaik dan pengajaran yang terbaik. Ni pendakwah sikit lagi weh. Jangan somong sama sekali. Kalau nak orang kauteng kita kauteng demo, jangan kita somong. Somong pakai cup. Orang tak baik dengan kita, fok besar-besar tak baik dengan kita, fok kaya-kaya tak masuk, orang tamada tak masuk. Tapi kalau kita tak somong, kita alim dah, kita panah, kita jumpa lah ke orang kaya, kita jumpa orang tamada, hak tu dia mahu oh jadi sungguh babo ni. Orang tamada, dia jumpa orang lebih, dia jumpa, dia kecek supa lah ke. Pas orang tu, kom ra'in kita lagi, kom lebih kita. Jangan pakai sifat takabur ni. Weh tu baik hak sifat ni. Sifat tak molek. Yang kene sum'ah, yakni bahasa masyhur. Nak wif suhu le amale. Yang ketiganya kita kata yang sembilan ialah apa? Yang tujuh sifat sum'ah wa amal nak wif suhu. Yang kedua sifat-sifat mamduhah. Ya ialah ada sembilan sifat. Ngapa we ingat? Zuhdun, baca zuhdun lah. Kalau cara baca zuhdun, tapi kecek zahid. Faham molek? Zahid tapi cara baca le Arab zuhdun, yakni lokoh hati daripada kasih dunia. Sungguh dunia banyak tapi ya. Tapi tak ada kasih. Dia mengata mu nak apa? Tak ada nak apa. Dunia pernah support nah Syekh Abdul Qadir Jailani tuai yang ngok, tuai hebat, makan mewah-mewah, air sokmo, daging sokmo. Siapa dia mau hantar anak murid hidup pondok yang ngaji dengan dia. Maka tuai budak anak orang tua budak tu, ya Syekh, gana mu tak ajak anak ku makan dengan mu teh. Mu wariting kok. Wariting kok ku boleh sutih. Patu mu itu lah air. Syekh Abdul Qadir Jailani kata, wariting pada aku, patu itu lah air seputau. Mu nak anak memakai kali ke mu boleh buat lagi wariting sutih. Patu mek ulai buh dalam ting tu. Patu Syekh Abdul Qadir Jailani tanah, kun jadilah engkau he tulaya. Zujajatan, dajajatan, menjadi he tulaya. Kun ni jadilah engkau he tulaya, dajajatan jadi ayah. Maka tulai ayah dok lating kok jadi seekor ayah. Kalau anak mung boleh buat baik ni, aku nak makan mewah supaya aku. Tapi semua benda-benda duk tepi ya kemewahan, maka dia tak ada sikit habuk dalam hati ya. Tu makna lokoh hati dunia. Benda kemewahan, kereta gapo besar, tak ada sikit pun hati. Ada kemewahan, tapi dia tak ada besar dak benda tu. Sebab tu ada syekh daripada Suria seorang, tuai duk tahtika, yang robek, yang cuma tuai. Deh, ya hantar anak murid dia kata munggi kepada Baghdad, murid salai kata pada Syekh Abdul Qadir Al-Jani kata assalamualaikum ku salai pada dia. Maka anak murid sampai situ majlis ulama wuzara, deh. Majlis ulama yang terbesar di Baghdad, maka anak murid hadis Syam ni pergi. Pergi jumpa dengan Syekh. Hebat ya kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Nampak janguk hebat tu ruku ni kan. Ya serobeh. Tuai pun cuma duk tahtika seredar. Tika batal tamat. Pakuk mana? Nah Syekh Abdul Qadir saat ni tu. Nampak janguk hebat mewah. Pas Syekhku ni tamada. Syekhku lah orang zahidnya. Ya klik mari kepada. Nah Syam. Ya tu guru. Hei tuan guru. Dia terano tok guru nampak tamada zahid sungguh pada dia, lokoh zuhdun, lokoh hati pada kasih dunia. Aku tengok Syekh Abdul Qadir Jailani jangok mewah lagi pula pakai jangok. Hei, dia kata ya muridi. Hei muridku. Mung tengok Zuhair ya Syekh Abdul Qadir Jailani nampak mewah, nampak jangok, tapi hati dia sikit pun tak ada dunia. Kasih dunia, hubbud dunia sikit tak ada walaupun besar biji zarah. Aku sungguh tidur tahtika batai tamat, tapi hatiku dunia penuh-penuh. Tu yang aku nak royak padamu. Tu tepat terbeza tu. Syekh Abdul Qadir nampak mewah, nampak hebat jangok tu pakai mewah, tapi hati sikit tak ada hubbud dunia. Kasih dunia tak ada. Yang kedua qanaah mada dengan apa tu hewi. Cukup dengan hak tu hewi. Tu hewi gapo cukup dah. Ada kereta buruk, cukup kereta buruk. Ada mu tak sekedar alhamdulillah. Tu baru mada kita. Bosan hati.
Ada gapo seneh tinggal ada dah. Ni kau cedok terjah tak ada kau cedok terjah. Siapa buat mulai kan garu pala lah duit tak cukup ni. Makan jangan nak makan pang lah hangat. Ikut orang pang po. Baik kata aku tengok mu jadi. Tu ada sini lah. Mu turun ayuk. Aku tengok mu jadi ayuk. Ha kawan nak turun ayuk jual kereta lu. Jual rumah. Buat lepas tak boleh ayuk kah? Dah kau tinggi nak. Ni kena pang dia orang. Kita kena madang hak kita dah tak apa, hantar buat taran tak apa dah. Boleh duk semaya cukup dah. Maya Jumaat pun cukup dah. Makan cukup, anak seni, duk kacau terkejar awak punya. Ha deh, pi padang hak dah. Jangan makan pang ngak. Deh. Ha makan pang gak huduh kadang-kadangnya semetang. Sabar, yakni mempertahan daripada perkara hak kita tak ada. Tak ada sabar nak buat anak tak ada insya-Allah tu. Tuhan bagi pas ni. Lah ni rumah buruk tak apa, satu kita bagi rezeki kita buat mau baru dik dah. Kecek ngau retina daya retina molek Ni kata nak tahu baik tak boleh baik. Oh tengok sang-sang kita rumah besar-besar aja kita tahu tak lagi ku tanakan. Ku tanakan kan kepala pada tu. Jangan. Kena sabar sikit. Patu Tuhan nak wis sore-sore ni, Tuhan tengok juga. Bukan atas mata bah Tuhan wis dah. Dia tengok doa kita, cara duduk kita, kerja kita lah mana betul ke tak betul, muamalah kita, makan kita, halal ke haram Tuhan tengok lakon tu. Ha, kena berhati. Yang keempat tawakul. Apa tawakul? Menyerah diri dalam urusan dunia akhirat. Kita buat kerja pagi ni. Siapa malam? Ya Allah, aku serahlah kerja dunia ku. Kerja akhirat ku, mengajar ku semua. Serah padamu. Baik tak baik mula. Kira cara, ya Allah. Ni tak ada serah tu, Buat kerja dunia tak ada serah tu, Buat kerja akhirat. Jaya tak orang tak jaya ni. Gano buat kerja akhirat pun, mengajar Quran pun, tak mari ni. Mu serah tu, tak? Ha, dalam urusan dunia akhirat mu serata dah. Reda, puas hati dengan apa tu hawi. Putusan qada tu lagu anak alhamdulillah lah aku tu hawi taran ni. Demo lebih daripada aku. Tu putusan lebih. Dia jadi kaya sepatut dengan hati dia. Boleh dia kaya dia tu borah. Dia jadi alih hati yang molek. Kalau ku aling, aku somang orang. Ku puas hati dengan apa tu qada dan qada atas aku. Nah deh, yang keenam syukur, terima kasih ke Allah dengan lidah alhamdulillah, alhamdulillah. Patuh dengan perbuatan duduk sunat usalli sunnat syukri ataupun usalli fardhu zuhri. Ha ni syukur dengan perbuatan, hati duk Allah. Ni dengan hati. Yang ketujuh, gawa dia ikhlas, bulat hati dalam amal ibadat. Yang ke-8, khauf. Apa? Takut daripada siksa tu. Oh, kalau kuat musiat ni nantilah aku temungan dengan kau Tuhan. Allah dengan kau Tuhan cuba banding tengok kurang gelegak di kaki siapa aku otak. Ui, karak duk weh. Yang ke-9, apa rajak harap kepada Allah di dalam rahmat harapnya kepada janji Allah yang terbaik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tak menyalah janji kita weh. Ha ingat molek 9 sifat yang terpuji. 7 sifat dikatakan sifat yang dicelakan oleh syarak. Nah insya-Allah alhamdulillah. Allah ta'alaikum insya-Allah dah. Minta Tuhan buka hati kita boleh beramal dengan sifat-sifat mamduhah dan kita boleh tolak dengan sifat-sifat mazmumah. Buka ni pula insya-Allah. Peka sikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kalah tulis. Irah tulis tagih. Tu dia. Tengok muka 5 muka 5. Dan menjanjikan mereka itu yang taat akan dia syurga dengan rahmat. Yani Allah Ta'ala masukkan hamba dengan rahmat. Dan menjanjikan siksa orang yang menyalahi suruhnya, suruh Allah dengan neraka tunya. Dan siksanya, yakni dan telah menjanji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hambanya, hamba bagi Allah. Allah Ta'ala telah menjanji akan hambanya pada Quran, yakni di dalam Quran. Itu makna pada Quran, yakni di dalam Quran Allah Ta'ala sudah janji. Allah Ta'ala ada ikat janji dalam Quran, pada Quran, yakni dalam Quran dan atas lidah nabinya, Nabi Allah, di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata orang buat baik Allah Ta'ala balas baik, orang buat jahat Allah Ta'ala balas jahat. Tu dia weh. Tu dia atas lidah nabinya bahawa seorang dan apa? Bahwasanya orang yang bertaat itu dibalaskan pada hari yang kemudian. Apa hari kemudian? Yakni hari kiamat. Wah itu. Apa murad dengan hari kemudian? Yakni hari kiamat.
Daripada hari kiamat tu Allah Subhanahu wa taala janji baik. Rehan Rehan belakang rindu pada babonyo daripada Mesir ni. Rasa rindu pada babo lama tak cakap, babo luar dak tu. Tak apa tati lagi saya tagih hang. Rehan, selamat Rehan. Daripada Mesir tu. Dan atas lidah nabinya bahasa orang yang bertaat itu dibalas pada hari yang kemudian, yakni hari kiamat, dengan dimasukkan dia akan seorang ke dalam syurga. Dan perjanjian Allah Subhanahu wa taala pada kebajikan itu tiada dimenyalahikan dia akan kebajikan. Allah Taala tak menyalahi sekali-sekali apabila seorang tu buat bajikan, Allah Subhanahu wa taala tak menyalahi sama sekali. Kenapa? Insya-Allah kerana perman Allah Taala. Kata salah ke apa tak menyalahi janji itu, yakni pada hukum syarak. Wah itu ada pada hukum akad itu harus menyalahi. Wah itu tiada dimenyalahi akan kebajikan yang dibuat oleh hamba dengan janji kata masuk syurga, yakni pada masalah hukum syarak Tuhan tak salah janji sekali-kali. Tetapi pada masalah hukum hakal, hukum hakal ataupun hukum amali, itu harus Allah Ta'ala nak menyalah janji tu, nak boleh syurga pun boleh, Tuhan tak saya boleh syurga pun boleh. Tak kait situ sikit. Apa makna kata tiada menyalahi janji kan dia? Yakni pada hukum syarak Tuhan tak salah janji sekali-kali. Adapun pada hukum akal harus Allah Ta'ala menyalah janji. Kerana perman Allah Ta'ala, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ni, kalau kita tilik kepada firman Allah, kalau kita tilik kepada janji Allah dalam Quran, makna Tuhan tak menyalahi janji sekali-kali dengan hamba buat kebajikan dan kebaikan. Tuhan akan bubuh dalam syurga kalau tilik kepada semata-mata ayat dan kepada firman Allah. Artinya, arti daripada firman Allah, bahawa Allah Ta'ala itu tiada ia Allah menyalahikan perjanjian kebajikan hamba. Allah Ta'ala tak menyalahi sama sekali daripada kebajikan hamba. Tuhan tak menyalahi. Makna tak hamba mana semaya, hamba mana buat bajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bubuh dalam syurga semata-mata dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak salah janji. Bersalahan perjanjian siksa, adapun perjanjian siksa itu boleh kata kadang-kadang perjanjian siksa, kadang-kadang Tuhan paling dia tu masuk syurga. Tengok ke? Supaya satu orang ni Tuhan boleh nak Tuhan kata malaikat mu pergi tengok dalam kitab Matla'in Badrain. Malaikat ya Jibril mu pergi kepada neraka seorang ni. Duk mari Tuhan tak faham, Jibril cuba pergi tanya ya sikit. Dia biasa duk dengan orang lain. Tanya ya tak biasa duduk dengan orang lain. Dia biasa tidur duduk dengan orang lain, tak biasa. Dia biasa makan ke tak hidang dengan orang lain, tak biasa. Biasa mengaji ke tak orang lain, tak biasa. Tak biasa belaka. Tanya tanya mari, dia sendiri tak ada sikit abuk sakut dengan orang lain. Tapi cucu dia dengan cucu orang lain tu gibai. Ni. Cucu dia dengan cucu orang lain gisahabat jadi sahabat yang apik. Maka Allah Ta'ala kata, hey Jibril, mumpalinglah orang tinggi pada syurga. Atau nak kata, syurga itu tak menyalahi. Adapun neraka, ini Allah Ta'ala menyalahi. Kadang-kadang cerak orang ni masuk neraka, tapi Tuhan paling masuk syurga. Dengan sebab ada baik dia daripada anak cucu dia. Sebab tu, supaya satu para puan, dia saat ni tu, para puan anak tino dia tu mati lama dah. Payah pergi minta pada Hasan Basri. Ya Hasan Basri, aku nak baca gapo nak mimpi jumpa dengan anak tino aku ni. Aku nak tengok dia lagu mana mati dia tu baik ke tak baik. Duduk sana Hasan Basri allamaha. Hajar dia tu baca selawat tan Nabi. Membaca selawat ni, insya-Allah boleh jumpa dengan anakmu. Dia baca selawat saat ni tu baca selawat malam tu juga Allah Taala mimpi jumpa anak dia. Maka mimpi jumpa anak dia dalam azab dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat-sangat panas, sangat-sangat hangus. Maka bangun mari sedar mari teriak ibu dia saat ni. Apabila teriak ibu dia, maka pergi jumpa dengan Tok Hasan Basri dan anak-anak Hasan Basri. Maka ayah dia saat ni tu dah mak dia pun teriak dapat Hasan Basri pun teriak, anak murid Hasan Basri pun teriak.
Nah, duk mari satu ketika mimpi pula jumpa dengan anak dia. Hak duk dalam neraka, malaikat tarik masuk neraka, tiba-tiba mari saat ni tu Tuhan balik daripada neraka masih masuk syurga. Pahmuk dia tanya kok mana mek? Boleh masuk syurga dulu ku tengok mu dalam neraka. Dia kata ada satu rajulin saleh. Rajul yang saleh dia lalu mari ikut kubur fuk-fuk amma, dia kata ibu. Dia lalu mari pada kubur amma, kubur fuk-fuk amma kena azab ni, maka seorang laki-laki ni baca selawat hadiah pada ahli kubur semua. Dengan sebab ni Allah Taala akadkan azab ahli kubur tu ya ibu. Ni besar. Masalah azab Tuhan boleh paling pergi pada syurga. Ada pun syurga tetap syurga. Dah tengok molek tu. Menyalahi Allah Ta'ala siksa. Mudah-mudahan diampunkan dengan semata rahmatnya, rahmat Allah dan karamnya. Apa karamnya? Kemuliaan dan berjuruhnya Allah. Gitu. Dan karamnya, karam Allah. Apa makna karamnya? Yakni berjuruhnya Allah, mulianya Allah. Dengan sebab semata-mata rahmat Allah dan karam Allah, mulia Allah, dan kemudian berkata rahimahullah musannif katana wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bagi molek arsalahu bibahiri ayatihi wa mu'jizatihi. Selawat dan salat itu di atas pengulu kami Nabi Muhammad yang utuh akan dia oleh Allah dengan kenyataan bagi segala ayat-ayat Allah dan mukjizat. Sekat dulu kami kata wallahu alam, berarti kat dulu dah.